kita nak makan lapar ni. Dan jadi salah satunya sifat warak ialah banyak makan. Ini tidak warak. Jadi mengurangkan makan banyak. Kita bye. Assalamualaikum. Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengejarkan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai lelaki, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com.
Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia untuk mengisi kekosongan sebagai jurutera J41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun hingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau penyelenggaraan bangunan-bangunan IKIM serta terlibat dalam pengurusan operasi, fasiliti dan prasarana di IKIM, serta bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan memantau pengurusan projek termasuk projek-projek pembangunan hartanah IKIM di Kuala Lumpur, Kuantan dan Sabah. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Program Puntika Pentas IKIM FM kembali menemui anda. Sempena Restu Global Qurani Arts Festival 2024 di Kompleks Nasrul Quran Persin 14 Putrajaya bermula 23 Februari hingga 3 Mac 2024. Jom datang dan tonton secara langsung pada 29 Februari ini slot IKIM FM yang akan bersiaran secara eksklusif di Kilang Cetak Al-Quran Kompleks Nasrul Quran untuk rancangan Cinta Palestin bersama penyampai Luqman Hakim dan Ustaz Muhammad Umar Aiman bin Osman pada jam 8 pagi hingga 9.30 pagi. Dan ikuti rancangan Imanuna bersama Mona Jasman dan Dr. Aiman Al-Akiti pada jam 5 petang hingga 6 petang. Jumpa kami di sana. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bulan yang dinanti kini bertemu lagi. Terucapkan syukur atas segala nikmat. Persiapkan iman, mari sambut bulan Ramadan. Berpuasa, malam terawihan, perbanyak ibadah dan juga tadarusan. Inilah saatnya untuk perbaiki diri, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mari sambut Ramadan, bulan penuh ampunan,
fikum Idaat Mahad Al-Wail Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini, insyaAllah kita akan membawa kepada anda setiap hari Rabu khas untuk anda rancangan Akhlak Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan untuk itu boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini, Alhamdulillah, untuk Akhlak Fas'aluna, Tanyalah Kami, kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kepahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah beralamin. Terima kasih, Doktor, meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Masih lagi bercakap tentang akhlak, dan akhlak petang ini kita bahagi yang ketiga untuk akhlak dengan manusia. Lama juga kita bincang akhlak dengan manusia ni sampai bahagian ketiga. Kepentingan akhlak dengan manusia ni. Silakan, Doktor, untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini, dan kita menyambung kembali akhlak Fas'aluna, akhlak dalam rancangan Fas'aluna ni, dan kita bicarakan hari ini berdasarkan kupasan yang diberikan oleh Habib Muhammad bin Hafiz, risalah kecil beliau Khuluquna. Kita telah sampai kepada perkara yang ke-16 dalam buku beliau berkenaan dengan akhlak sesama manusia, ataupun akhlak ataupun khuluquna ma'a ibadihi, akhlak kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pengarang menyebut tentang bagaimana kita berakhlak dengan manusia ini terbahagi kepada 4 jenis manusia. Kalau kita berurusan, kita berjumpa dengan manusia, dia ada 4 jenis, 4 kategori orang. Orang yang pertama ialah orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang yakin dengan akidah, orang yang beramal dengan Islam, orang yang taat kepada Allah. Maka ini adalah bahagian kita. Orang ini adalah bahagian kita, dan kita naklah sentiasa mendokongnya, sentiasa menyokongnya, sentiasa bersama-sama dengannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersama-sama berjemaah dengannya, pergi masjid kalau boleh bersama, buat benda-benda yang baik bersama, sebab dia memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi. Dan orang yang sebegini sesuai untuk kita bersuhbah dengannya. Maknanya kita berdampingan dan rapat dengannya, kerana dia akan mendekatkan kita juga dengan Allah SWT, kerana dia akan mengingatkan kita dengan Allah SWT. Ini orang yang pertama. Orang beginilah yang elok kita jadi sahabat dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah orang Islam yang tahu kebenaran, beriman dengan kebenaran, tapi dia ni termasuk di kalangan orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang cuai, orang yang maksiat, asi. Jadi orang yang begini, kaedah dia ialah kita perlu ajak dia, kita perlu heret dia, kita perlu ajak dia, kita kena memotivasikan dia supaya beramal dengan ajaran Islam. Ini adalah tugas kita. Kita tak boleh biarkan dia hanyut dalam kelalaian dia. Kita biarkan dia bersendirian, tak boleh. Orang begini menjadi tanggungjawab kita, mad'u kita, dia adalah mad'u kita, orang yang kena kita dakwah. Tarik dia. Dia Islam, bukan dia tak Islam, tapi dia tak semayang, dia buat maksiat. Orang begini kita kena ajak dia. Tak boleh kita biarkan dia Islam dari segi keturunan saja. Yang ketiganya ialah orang yang ragu-ragu tentang Islam. Orang ni dia tak pasti tentang Islam, benar ke tidak pemikiran Islam.
kadang dia was-was lagi. Dia belum beragama Islam. Dia tidak masuk Islam lagi. Dia masih was-was dengan Islam, tapi dia rasa macam ada kebenaran ajaran Islam ni. Kan ada kebaikan ajaran Islam. Orang ini kita kena dekati juga. Kita dekati dia untuk kita tarik dia, ajak dia kepada Islam. Ajak dia kepada Islam dan dakwah dia. Dengan cara yang baiklah, dengan cara hikmah, dengan berhujah, berdebat dengan dia. Dan orang-orang begini kebiasaannya memerlukan kepakaran kita untuk menggunakan logik, untuk menggunakan akal. Kita tak boleh kata Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Tak faham. Dia tak terima kan. Kita kena bawa hujah macam Quran bawa hujah. Seandainya Tuhan itu banyak kan, nescaya akan huru-haralah dunia ini kan, kerana Tuhan bergaduh. Itu hujah logik yang Allah berikan dalam Quran sendiri. Dan hujah begitulah yang kita kena bawa dengan orang yang belum Islam ini, tetapi dia ada minat dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, yang keempat, yang akhir sekali ialah dengan orang yang memusuhi dengan Islam, dengan kafir harbi. Ini orang yang kita kata jahat dengan Islam. Orang begini, orang yang bermusuh dengan Islam, orang begini kita tak payah nak buat baiklah. Orang tak payah, kita kena berhati-hati dengan orang ini. Orang yang berdustakan, orang yang mencari kesempatan dan waktu nak menghasut orang Islam, nak membunuh orang Islam. Ini macam geng-geng Israel hari ini. Kan, ini orang memang jahat kan. Dia bangsa yang jahat. Bunuh orang, bunuh budak-budak, kanak-kanak dah hari ini dah 30,000 dah lebih. Itu tak termasuk yang tertimbus lagi dan sebagainya, yang diculik, yang mati dalam penjara. Moga-moga Allah menolong saudara kita di Palestin, di Gaza, insya-Allah. Jadi ini adalah 4 jenis golongan yang disebut oleh pengarang yang akan kita berhadapan dengan mereka dalam kehidupan kita, dan masing-masing kita kena hadapi dengan cara dan pendekatan yang berbeza. Saya kira mungkin kita berhenti di sini, dan kita ada satu soalan yang minggu lepas yang boleh kita raikan selepas kita kembali selepas ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahl asyarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Negeri Sembilan 102.7. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna,
Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Akhlak At-Fas'aluna, tanilah kami. Dan alhamdulillah bersama para pendengar masih lagi bersama anda, boleh tonton di FB dan di YouTube IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini masih bercakap tentang akhlak dengan manusia bersama yang berusaha Dr. Mir Uskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini ada satu soalan dari minggu lepas, Doktor, kita bawa untuk waktu ini. Zamani bertanya, Doktor, berdosakah kita yang Islam ini tak usaha ajak orang bukan Islam supaya masuk Islam? Kalau mereka mati tak Islam, mereka akan ke neraka selama-lamanya. Bagaimana, Doktor, pencerahannya? Ya, perkara ini dibahaskan oleh para ulama. Apakah hukum kita berdakwah, mengajak orang bukan Islam ke Islam, mengadut agama Islam? Secara umumnya, hukum untuk berdakwah ini wajib, tetapi dia bukan wajib dalam arti kata wajib yang bersifat fardu ain, melainkan sekadar yang mampu kita lakukan. Maknanya kalau kita boleh mampu berdakwah sekadar yang mampu, maka sekadar itu sudah memadai. Cuma apa yang diminta daripada kita sebagai orang yang individu, kita cuba untuk mengajak sedapat mungkin. Lelaki ajak lelaki, perempuan ajak perempuan. Paling tidak kita lakukan ialah kita memberi kefahaman tentang Islam, membetulkan salah faham tentang Islam. Adapun dikatakan kita berdosa ke tidak, itu wallahu alam. Kita tak pastilah sejauh mana kita dikira terlepas daripada tanggungjawab kita untuk berdakwah itu. Cuma kalau kita perhatikan beberapa jawapan, disebutkan bahawa dia termasuk dalam fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kalau ada sebahagian daripada umat ini yang telah melakukan dakwah, dah ada orang ajak dia kepada Islam, maka pada ketika itu dah gugurlah kewajipan kita untuk mengajak dia. Kecuali kalau dia belum ada orang ajak, mungkin kat situ kita masih bertanggungjawab. Ini berdasarkan ayat Quran kan yang ayat yang apa, falaula nafara min kulli fiqatin itu kan, yang Allah SWT sebut kena ada sekelompok orang yang mendalami ilmu, tidak adalah yang tinggalkan semuanya sekali pergi berperang dan sebagainya. Kena ada sekelompok yang mengajak kepada kebaikan. Dan dakwah ni macam yang kita bacakan dulu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya kita diminta untuk berdakwah, tapi dalam masa yang sama ada hukum ataupun ada caveat yang diberikan, kelonggaran yang diberikan sekiranya kita tidak mampu, dan sekiranya telah ada orang yang buat dakwah kepada orang tu, maka mungkin kita akan terlepaslah di sisi Allah SWT atas kewajipan dakwah itu. Wallahu alam. Sekadar itulah. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama Doktor, kita akan sambung kembali beberapa yang untuk kita menghabiskan kitab kita pada petang ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, pengarang menyebut cinta kita hanya orang yang mencintai Allah, kembali seperti mana sebelum ini dah disebut, dan kebencian kita kepada orang yang membenci Allah, yang mengusir Allah. Bagi setiap orang yang menolong salah satu musuh Allah atau orang yang mendukungnya, bagi kita akan menjadi orang yang menolong orang yang menolong Allah. Ini yang kita tekankan, dan kita akan menghalang orang yang ingin merosakkan agama Allah. Yang seterusnya ialah kita berjuang di jalan Allah dengan ucapan
dengan ucapan, dengan lidah kita dan dengan tingkah laku kita, dengan harta kita, dengan jiwa kita. Dan inilah jalan kita. Ini penekanan terhadap pengorbanan yang perlu bagi kita lakukan. Bagi kita orang Islam, akhlak kita ialah kita berkorban apa sahaja. Jiwa, harta benda. Kalau kita perlu juga melakukan dakwah, melakukan dengan ucapan, kita lakukan dengan ucapan, dengan amalan, perbuatan. Orang kata apa, akhlak itu lebih afsah min al-kalam kan, lebih baik, lebih fasih, lebih mantap berbanding dengan perbuatan. Amal itu lebih baik daripada percakapan. Kalau kita cakap-cakap, kita buat lain, tak jadi. Kita memperhatikan pendidikan bagi anak-anak kita, baik lelaki ataupun perempuan, juga pendidikan isteri-isteri dan keluarga kita sesuai dengan pendidikan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Jadi pendidikan ini penting. Kalau orang nampak pendidikan ini untuk anak-anak aja, tetapi bagi suami kena lihat juga pendidikan isteri. Itu yang ramai abai. Sebab masing-masing dah sibuk kerja. Suami kerja, isteri kerja. Isteri ini pengetahuan agama dia sangat sedikit, kan? Dan bebanan memberi ilmu ni kepada suami. Kalau suami tak ada ilmu tu soal lain. Kan isteri tak ada terbeban, tak ada penanggungjawab. Tetapi kalau isteri tak ada ilmu, tanggungjawab kepada suami. Sama ada suami yang ajar, kalau suami tu alim, ataupun suami carikan guru-guru untuk ajar isteri. Ni Radio IKIM ni pun ada rancangan menarik untuk wanita kan. Kan, dengar Radio IKIM ni kali paling kurang. Kan, suruh isteri dengar Radio IKIM, program-program yang dari segi fardu ain untuk wanita. Dengar. Kadang kita pun tak tahu benda-benda yang dibincangkan yang terlalu spesifik. Dan yang seterusnya ialah menanamkan dalam diri keluarga kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Ini benda yang kita kena buat. Kita kena semaikan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Benda ni kalau kita tak lakukan, dia tak akan tumbuh. Kecintaan itu tidak akan ada. Yang seterusnya, kita mengambil faedah daripada siapa pun yang memiliki hikmah. Apa sahaja kebaikan kita ambil dan menafaatkan. Kita tengok ada orang tu baik, orang ni kita ambil dia. Kalau boleh ambil dia bekerja, ambil dia bekerja. Kalau tidak boleh ambil dia bekerja, kita ambil sifat-sifat dia tu, jadikan sifat itu kepada diri kita. Kita tidak meremehkan satu pun dari hamba. Nabi SAW bersabda, cukuplah seseorang dinyatakan berbuat keburukan tak kala dia meremehkan saudara sesama Muslim. Kita jangan pelekehkan orang, jangan pandang hina orang, jangan pandang rendah orang. Kita tidak memperlekehkan orang. Jangan kita ada sifat memperlekehkan orang, memperlekehkan, meremehkan orang. Apa saja yang orang buat, itu sekadar kemampuan dia. Kadang kita tengok orang buat tu, kita pelekehkan dia. Orang sedekah RM1, RM1 je bagi sedekah, kedekut. Bagi je lah RM10 ke berapa ringgit. Kalau kita nak bagi kan, biarlah dia sebab dia mampu RM1 kan. Kita tengok dia matut dalam tabung RM1, kedekut ke apa, tak payah. Jangan nak lekeh orang, biarlah dia mampu RM1, dia RM1. Ataupun kita tengok dia ambil 10 sen bubuh, jangan, itu hak dia, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dia mampu sekadar itu. Kita mampu lebih, bubuh lah. RM50 kita mampu, bubuh RM50. Jangan kita pelekehkan. Baik, kita masuk yang akhir mana ya. Kita habiskan pada hari ini, hari yang terakhir. Saya pergi laju sikit, minta maaf. Hari ini kita masuk pula akhlak kita kepada diri sendiri. Ini akhlak yang paling besar sekali sebenarnya. Yang besar sekali. Pertama sekali, akhlak kita dengan Allah SWT ni, kita kena mensucikan Allah. Kita harus didik diri kita membersihkan dan mensucikan Allah SWT. Dan kita jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu benda besar sekali. Dengan diri kita kena jangan syirik pada Allah SWT. Dan kita sucikan hati kita ini dengan sifat-sifat mazmumah. Benda-benda yang rosak, kita jangan kita
ada dalam diri kita. Mungkin lepas ni kita sambung lagi berapa? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, terus hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Maafkan kami, Palestin. Ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadamu. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Kuala Terengganu 100.2.
IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini rancangan Akhlak Atfas Aluna. Tanilah kami bersama Ibu Ustaz Dr. Nirus Kemana Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Untuk waktu ini bersama Dr. Ni, kita sambung kembali akhlak dengan diri sendiri, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah nyatakan di awal tadi. Pertama sekali kita kena bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita ini ada beberapa makna. Satu maknanya bersihkan diri kita daripada mensyirikkan Allah SWT. Allah SWT itu hendaklah kita sucikan. Jangan kita ada sedikit pun unsur syirik kepadanya. Yang kedua, bersihkan diri kita ini dalam arti kata membersihkan dari segala dosa-dosa penyakit hati. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya suci, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan. Orang yang suci jiwa dia, supaya dia mensucikan jiwanya. Jadi Allah SWT minta kepada kita agar sentiasa membersihkan hawa nafsu kita ini daripada kekotoran. Kekotoran yang dimasukkan ialah daripada kekotoran penyakit hati, itulah yang kita dah bincang sebelum ini, mazmumah itu. Yang keduanya ialah dengan diri kita juga, kita jangan berlebihan makan dan minum. Ini boleh dikatakan setiap kitab yang kita baca disebut benda ni. Jangan berlebihan makan dan minum. Ini nak masuk bulan puasa ni lagilah. Kan, lagilah kita kena kawal diri kita. Nak berbuka puasa, memang kita sehari tak makan. Tapi masa berbuka tu kita akan berbuka dengan berlebihan. Biasanya begitulah. Tidak banyak tidur. Dia pun ada benda juga, tidak banyak tidur. Ini adalah akhlak-akhlak orang yang saleh. Yang dibicarakan akhlak orang saleh. Kalau orang kata berdosa ke tidur, tak berdosa, tidurlah. Tetapi bagi orang yang soleh, banyak tidur itu merugikan. Banyak makan itu tidak elok. Yang seterusnya ialah kita mengkhususkan sebahagian waktu kita untuk belajar. Kita kena ada waktu untuk kita belajar. Waktu untuk menuntut ilmu kena ada. Itu penting bagi kita supaya kita luas pengetahuan, luas pemahaman kita. Yang seterusnya, kita mengambil nasihat daripada sesiapa pun dalam hidup ini. Siapa orang bagi nasihat kepada kita, kita ambil. Jangan kita tunggu profesor bagi nasihat. Siapa-siapa bagi nasihat. Imam Ghazali pernah dapat nasihat daripada perompak. Pernah satu ketika Imam Ghazali selepas dia menuntut di Jordan, dia balik. Daripada menuntut dia itu, tiba-tiba kafilah dia itu kena serang oleh perompak. Perompak tu ambil segala barang-barang berharga, dan perompak tu ambil juga nota-nota yang dia tulis. Jadi Imam Ghazali merayulah, kata dia, kau nak buat apa nota aku ni, buku aku ni? Kan kau bukan boleh buat harta apa benda pun. Kau boleh jual pun. Kau boleh jual pun. Kan? Jadi perompak tu kata, dia kejar. Lepas dia kejar tu, perompak tu kata, kau jangan kejar dah, balik, pergi kau, kami bunuh. Dia kejar lagi. Perompak dia kata, tolonglah bagi baliklah buku aku tu, bagi baliklah catatan aku dah habis banyak tahun dah belajar dengan guru aku di Jordan tu kan, di tempat aku belajar tu. Kalau kau ambil ni, tak adalah ilmu aku. Tak adalah ilmu aku. Jadi perompak tu tergelak. Ketawa perompak tu. Dia kata, adakah semudah itu ilmu kau hilang dengan aku ambil kitab-kitab kau dah jadi orang jahil balik. Dia kata, mudahnya hilang ilmu kau dengan aku ambil tulisan kau jadi orang jahil balik. Jadi Imam Ghazali tersedar. Dia kata, ini ialah wahyu, ini ialah apa orang kata, dari Allah. Daya teguran Allah melalui perompak. Liyursyidani Rabbi kan. Jadi amri Allah SWT menzahirkan teguran itu melalui lidah perompak ini, supaya aku dibimbing kepada kebenaran. Dan semenjak itu Imam Ghazali akan hafal semua ilmu yang dia pelajari.
Sebab dia ditegur oleh perompak. Kan, aku pisahkan kau dengan buku kau dah jadi jahil lah. Jadi dia kata aku pun hafal. Jadi dia semua ilmu selepas itu dia belajar, dia dah dia kalau dia tulis pun dia akan hafal ilmu. Bahkan disebut dia menghafal ketika dia jumpa Imam Muwatta, dia hafal kitab Muwatta ketika dia jumpa Imam Malik. Dia sudah hafal. Masa dia ketuk pintu rumah Imam Malik, penjaga buka nak jumpa Imam Malik. Dia kata nak jumpa Imam Malik, dia budak muda lagi. So, penjaga kata tak ada, imam sibuk, imam tak nak jumpa orang. Tutup pintu. Dia ketuk-ketuk lagi, bagi salam lagi. Buka, dia kata dia nak jumpa imam. Penjaga tu kata tak ada, imam sibuk, imam banyak kerja. Tutup beberapa kali lah. Tapi akhirnya dia kata ke penjaga tu, kau bagi tahu imam, ada orang yang hafal Muwatta nak jumpa dia. Aku hafal Muwatta nak jumpa Imam Malik. Betul. Budak penjaga pintu pun masuk jumpa hamba khadam Imam Malik, masuk jumpa Imam Malik, bagi tahu Imam Malik, wahai imam, ada budak kat luar sana, dia dakwa dia hafal Muwatta, dia nak jumpa tuan guru. Imam Malik pun keluar tengok budak ni, betul ke hafal Muwatta ni? Kan? Jadi Imam Malik tanya, betul ke kau hafal Muwatta? Betul. Baca. Dia baca. Jadi tasbih depan dia, Masya Allah, terkejut Imam Malik. Jadi itu kelebihan orang yang menghafal, baik kesungguhan. Kita sembang tadi bab menerima nasihat. Menerima nasihat daripada sesiapa saja, tak kira lah. Kadang-kadang yang menegur kita tu, Allah tegur kita tu melalui macam-macam, melalui orang, melalui apa, kadang-kadang melalui orang yang hina. Allah tegur kita jangan pandang, sebab itu mungkin teguran daripada Allah. Hendaklah kita mengatur dan merapikan keuangan kita agar kita boleh membelanjakan pada hal yang penting, yang sesuai. Kita susun keuangan kita, jangan kita boros, jangan kita tidak ada persiapan dengan keuangan kita. Dan mengatur juga tentang apa yang berlaku dalam masa depan kita. Persiapkan diri kita dengan persiapan, perancangan untuk masa depan. Yang seterusnya, jangan kita tertipu dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan pangkat, atau pujian, atau harta benda. Jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu dengan pujian orang. Kita ada pangkat, kedudukan kita, semua sementara saja. Sementara saja. Kita ada pengarah, kita ketua pengarah IKIM ni yang keberapa dah, kan, pergi yang ni habis pencen, yang ni tukar, kan, habis dah. Apa saja pengarah radio pun sama tukar, kan, ni dah pengarah musik, sosial media orang baru pula. Kan, sama, Perdana Menteri pun sama, kan, tukar kan. So semasa kita jadi pemerintah, jadi orang yang berkuasa, kita laksanakan tanggungjawab dan amanah kita. Jangan kita lupa bahawa satu hari nanti kita akan jatuh ke bawah balik. Yang seterusnya, hanya kerana Allah SWT kita berpegang teguh dan bersandar. Kita berpegang teguh kepada Allah SWT dalam apa juga keadaan, dan kita ingat Allah SWT yang terakhir sekali, sama ada di saat kita senang ataupun di saat kita susah. Jadi inilah akhirnya kita dah habis dah yang kita bicarakan berdasarkan kitab Khuluquna ini. InsyaAllah pada musim yang akan datang kita jumpa dengan perbincangan lain pula, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak doktor atas pertemuan untuk petang ini. Dan untuk ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan, dan ada kata-kata terakhir daripada doktor, silakan. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulannya, kita telah bicarakan selama 2 bulan tentang akhlak ini. Dan akhlak ini seperti mana yang dinyatakan di awal lagi, dia adalah buah kepada Islam dan iman yang kita amalkan. Sekiranya kita betul-betul beramal dengan Islam kita, dengan syariat kita, dan kita memiliki keimanan yang mantap dengan Allah SWT, nescaya dia akan membuahkan kepada akhlak kita yang baik, yang cantik, yang manis, yang indah. Tapi sekiranya kita tidak beramal dengan syariat kita,
semayang tak jaga, puasa dan semua tak jaga, ataupun keimanan kita tidak sempurna, kita masih ragu-ragu dengan takdir Allah SWT, ketentuan Allah SWT, dia tidak akan menjadikan kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang mulia ini adalah buah daripada Islam dan iman. Kerana akhlak ini jugalah yang sebenarnya adalah ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah SWT melihatmu. Dan ia hanya akan tercapai apabila Islam dan iman kita kuat dan mantap. InsyaAllah kita akan mampu mencapai keadaan yang sebegitu. Wallahualam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak Dr. Zani Ruskim Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Pahaman Islam Malaysia atas pertemuan dan bersama yang musim ini. InsyaAllah kita ada musim lagi bersama Doktor, InsyaAllah dengan kitab yang lain. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Malam 91.5 FM. Jom berkunjung ke Kompleks Nasyurul Quran Persin 14 Putrajaya bermula 23 Februari hingga 3 Mac 2024 sempena Restu Global Qurani Arts Festival 2024 yang mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada cara hidup di samping menggalakkan pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran melalui media seni. Antara pameran termasuk artifak Nabi Muhammad SAW, koleksi pedang, kain kiswah Kaabah dan cubah yang melambangkan ketinggian Nabi Adam AS. Terdapat juga bazar jualan dan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, aktiviti kanak-kanak dan banyak lagi program menarik menanti anda di samping program konti ke pentas IKIM FM. Untuk maklumat lanjut, layari www.nasyurulquran.com. Jumpa kami di sana. Jika anda sedang berbaris untuk membayar tol ataupun sedang menunggu giliran untuk bergerak di lampu trafik, adakah anda berasa marah jika ada orang yang memotong barisan? Marah? Marahlah. Perbuatan memotong barisan adalah perbuatan biadab dan mementingkan diri sendiri. Betul. Memotong barisan sebenarnya memburukkan lagi kesesakan lalu lintas dan juga mengganggu emosi pemandu lain yang boleh menyebabkan kemalangan. Oh, macam tu. Bertimbang rasalah dan tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya. Adik minum apa? Life air bubble tea, produk Malaysia tau. Halal ke dik? Mestilah mak. Kilang bubble tea ni ada kat Selangor tau. Tak perlu risau. Belanjalah mak satu. Boleh. Adik pakai aplikasi Life. Senang tau. Mereka boleh hantar terus ke rumah. Macam mana tu? Senang je. Muat turun aplikasi Life dekat telefon, daftar dan terus boleh pesan. Kalau macam tu, belanjalah mak 10. Mak nak bagi dekat jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah Ramadan. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sepadan.
101.7 FM. Seperti bintang berkelipan di angkasa, seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora dadaku. Melirik senyuman bersahaja, seakan mendengar senada, terbang tinggi meleraikan rindu yang membara. Cahayamu berkilauan, kau di diri, ikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu. Biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu. Sebukti bintang berkelipan di angkasa, seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Cahayamu berkilauan, kau di diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa,